Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan dengan tajuk penyalahgunaan data dalam kalangan remaja. Sebelum memulakan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Tan Wan Ping, Lok Jia Sing, Chai Pui Kwan, Teo Ai Ting, Lau Jun Xian dan juga Leong Hui Chin. Kan diri sendiri. Salam sejahtera, nama saya Dini. Adakah anda semua mempunyai soalan yang ingin diketahui? Silakan sekeliling dengan kamu ahli keluarga ataupun saudara mara yang menghindari data. Salam sejahtera dan salam biru warna. Nama saya diberikan ialah Tan Wan Ping, nomor merti saya ialah 269751. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan bahagian pengenalan. Tahap pengembangan yang berkaitan dengan kes kajian kumpulan kita ialah tahap pengembangan remaja. Tahap pengembangan remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Tahap ini ada dari umur 12 hingga umur 20. Kanak-kanak yang memasuki masa dewasa akan mengalami berbagai perubahan seperti perubahan fizikal, kognitif, sosial, dan sebagainya. Tahap pengembangan ini boleh membawa kebimbangan kepada remaja dan keluarga mereka. Dengan ini, remaja dan ibu bapanya perlu memahami apa perkara yang diharapkan pada setiap peringkat untuk menggalakkan perkembangan yang sihat sepanjang tahap perkembangan remaja dan perkembangan ke peringkat awal dewasa. Sebenarnya, remaja adalah masa yang paling terdedah kepada penyalahgunaan data. Selama 1,275 orang pelajar sekolah menengah di seluruh negara yang disalin tahun lalu didapati positif berbagai jenis data. Penyalahgunaan data adalah satu bentuk penggunaan data di mana pengguna menggunakan bahan tersebut dalam jumlah atau cara yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini termasuk tingkah laku yang berulang dan penggunaan data secara berlebihan. Daripada temu bual dengan responden, kami mengetahui bahawa rakannya PY terlibat dalam pengambilan data. Sebab PY mengambil data adalah ingin mencuba mengikut rakan sebaya, suasana semasa, tekanan atau cabaran dalam kumpulan dan meningkatkan kawalan diri dan prestasi. PY cenderung untuk berterusan dalam penggunaan data walaupun mengalami masalah peribadi dan sosial, melanggar undang-undang dan sebagainya. Apabila PY menjadi ketagih, dia memerlukan dos yang lebih tinggi untuk mencapai kesan yang diingini. Mula menunjukkan ciri-ciri ketagihan apabila dia berhenti mengambil data dan terpaksa mengambil data untuk jangka masa yang lebih lama. Kesan terbesar penggunaan data terhadap PY ialah kehilangan kawalan diri. Kesan lain penyalahgunaan data terhadap PY termasuk kemerosotan kebersihan dan kesihatan mental, prestasi akademik, perhubungan sosial dan status kewangan. Hai semua, nama saya Leong Hui Chin dan matrix number ialah 272167. Sekarang saya ingin menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan isu penyalahgunaan data ini berlaku. Berdasarkan temu bual yang dibuat, kita boleh mendapati 5 faktor. Faktor pertama ialah ibu bapa. Ibu bapa sepatutnya memainkan peranan yang penting dalam memberi kasih sayang dan mendidik anak-anak. Tetapi, ibu bapa rakan responden selalu sibuk dengan kerja mereka. Ini menyebabkan rakan responden menikmati kebebasan yang keterlaluan dan menyebabkan dia terlibat dengan data. Faktor kedua ialah rakan sebaya. Hal ini disebabkan remaja selalu meluangkan banyak masa bersama rakan sebaya mereka. Mereka akan saling mempengaruhi. Jika rakan sebaya mereka terlibat dengan data, dalam pengaruh rakannya, kita kemungkinan besar akan terlibat dengan data. Faktor ketiga ialah diri sendiri. Dalam tahap remaja, mereka mempunyai sifat ingin cuba yang kuat. Jika perasaan ini tidak terkawal, mereka akan terlibat dengan data. Sebagai contoh, dalam dorongan kawan, rakan responden menimba perasaan ingin cuba terhadap data. Ia juga mencegah hiburan dan perkara yang mampu memberi ia kepuasan. Maka, dia telah menyalahguna data. Faktor keempat ialah sekolah. Sekolah ialah tempat yang melahirkan pelajar yang cemerlang. Namun begitu, sekolah rakan responden membiarkan isu lepak sekolah dan menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku. Hukuman yang berat harus diberikan kepada pelajar yang tidak mematuhi peraturan. Guru juga perlu membina hubungan yang rapat bersama murid-murid supaya guru boleh memerhatikan murid-murid dengan baik.
Faktor kelima ialah masyarakat dan persekitaran. Persekitaran yang buruk seperti dikelilingi dengan orang yang mengambil data dan akan meningkatkan peluang kita untuk mengambil data. Selain itu, jika bekalan data mudah didapati oleh remaja, maka ini akan mendorong perasaan ingin cuba mereka. Sebab ini akan memudahkan mereka membeli dan menerokai bagaimana data itu digunakan. Salam sejahtera dan salam biru warna. Nama saya diberi Tia Teo Aiting. Nombor matris saya ialah 270220. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan bahagian kaedah rawatan. Kaedah rawatan yang telah diterima oleh PY ialah dia telah memasuki ke pusat pemulihan dada. Terdapat banyak aktiviti dan terapi yang dalam pusat pemulihan dada. Jadi, hal ini mampu menyediakan persekitaran yang paling selamat dan paling menyokong untuk pemulihannya. Sebelum memasuki fasa rawatan, PY perlu melepaskan pergantungan fizikalnya terhadap dada. Oleh itu, PY akan menerima terapi detoksifikasi dengan menjalani prosedur pengeluaran terursus dengan membebaskan diri daripada kekangan fizikal dada untuk memahami kesan dan akibat dada terhadap kehidupannya. Seterusnya, aktiviti pagi adalah mengenangi ambilan sarapan yang sihat, kelas pagi seperti yoga atau meditasi, dan pertemuan pagi. Di samping itu, pusat ini memulakan beberapa sesi terapi seperti terapi tingkah laku individu, CBT, terapi kumpulan sesi khusus dan sebagainya. CBT ialah satu cara yang paling efektif kerana ia mampu meningkatkan tindak balas tingkah laku PY terhadap pencetus tertentu. Bukan itu sahaja, PY boleh menghabiskan masa lapangnya membaca atau menulis jurnal dan boleh menggunakan masa untuk solat atau meditasi. Dia juga boleh menyertai aktiviti bola keranjang, renang dan lain-lain yang disediakan oleh pusat ini. Selepas makan malam, pusat ini menyediakan satu sesi kumpulan pendek lagi, iaitu melaksanakan program 12 langkah. Ini boleh digunakan untuk merawat penyalahgunaan dada. Ia adalah satu bentuk terapi kumpulan yang merangkumi membantu PY atas pengiktirafan bahawa ketagihan mempunyai beberapa akibat negatif yang boleh menjadi sosial, emosi, rohani dan fizikal. Akhirnya, penagih dada seperti PY juga akan digalakkan untuk tidur pada masa yang munasabah kerana tabiat sehat sedang dipupuk semasa program pesakit dalam. Setakat ini untuk saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam biru warna. Nama saya diberi ialah Lok Yasin, nombor matrik 270013. Saya akan meneruskan sesi pembentangan dengan bahagian kaedah rawatan. Kaedah yang seterusnya adalah sokongan sosial daripada ibu bapa. Ini kerana ketagihan dada akan menjejaskan keharmonian suasana seluruh keluarga. Apabila ahli keluarga cuba berkomunikasi dengan ahli keluarga yang mengalami ketagihan dada, mereka akan mengalami emosi yang kuat dan bercangka yang boleh memberi kesan besar kepada hubungan mereka. Oleh itu, ibu bapa PY dulu dibantu oleh pekerja sosial dan mendapat kaunseling serta bimbingan daripada pekerja sosial. Seterusnya, pengurusan luar jangka, CM. CM perlu dijalankan semasa penagihan dada. CM sangat berkesan dalam merawat jenis gangguan penggunaan bahan tertentu. Opioid, ganja, dan beransang adalah contohnya. Oleh itu, CM boleh digunakan untuk membantu PY untuk menggalakkan atau meningkatkan ketenangan. Bukan itu sahaja, tetapi CM juga boleh mengurangkan dua masalah terbesar berkaitan rawatan, iaitu keciciran dan kampung semula. Selain itu, PY juga perlu menerima kaedah rawatan yang bernama temu duga motivasi, MI. Ini adalah kaedah rawatan ketagihan dada yang digunakan untuk menangani ambivalensi PY yang timbul semasa dia dalam pemulihan, supaya dia menerima bahawa dia telah berusaha keras untuk mengubah tingkah laku ketagihannya dalam perjalanan rawatan. Salah satu faedah MI ialah walaupun dibantu oleh ahli terapi, mereka yang dalam pemulihan membangunkan motivasi mereka sendiri dan mengubah rancangan sepanjang beberapa sesi yang boleh memberi mereka rasa kawalan yang lebih besar ke atas proses rawatan. Kaedah yang terakhir yang perlu diambil oleh PY adalah rawatan dengan ubat. Ubat boleh memainkan peranan penting dalam pemulihan apabila digabungkan dengan terapi tingkah laku, kerana ia boleh mengurangkan keinginan, meningkatkan mood dan mengurangkan tingkah laku ketagihan. Sebagai contoh,
defisit yang baru-baru ini diluruskan oleh FTA. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Chapui Guan, nombor matrik 270168. Terdapat beberapa teori psikologi perkembangan yang berkaitan dengan kes penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. Teori pertama ialah teori psikoanalitik yang diasaskan oleh Sigmund Freud. Berdasarkan teori psikoanalitik, peringkat umur 12 tahun ke atas merupakan peringkat janitor. Kanak-kanak pada peringkat ini menghampiri akhir balik. Pada usia ini sangat mengambil berat dengan kawan dan tidak sanggup berpisah dengan kawan. Oleh itu, untuk menjaga air muka dan tidak dikecualikan oleh rakan, mereka malu untuk menolak jemputan penyalahgunaan bahan daripada rakan. Maka mereka mudah disesatkan oleh rakan supaya tak menyalahgunakan bahan. Teori kedua yang berkaitan ialah teori psikososial yang diasaskan oleh Erik Erikson. Dalam teori 8 perkembangan psikososial Erikson, kanak-kanak yang berumur antara 12 dan 18 juga dipanggil budi diri berbanding kebimbangan budi diri. Remaja di peringkat ini mungkin mula berasa keliru tentang diri mereka dan tidak sesuai dengan masyarakat. Dan hal ini akan timbul masalah sosial seperti jenayah dan penyalahgunaan bahan. Dan bahan pula, apabila terdapat contoh yang salah di sekeliling mereka, remaja akan menganggap bahawa penyalahgunaan bahan adalah serari dengan peranan mereka. Teori psikologi perkembangan seterusnya ialah teori pembelajaran sosial yang dicanangkan oleh Albert Bandura. Pengaruh model adalah penting dalam pembentukan awal tingkah laku remaja dan seorang model boleh menjadi seseorang yang dipandang tinggi oleh remaja dan remaja akan menirunya. Selain itu, ganjaran dan hukuman yang dijangka atau sebenar untuk tingkah laku boleh menguatkan atau mengurangkan prestasi tingkah laku itu. Contohnya, jika tingkah laku penyalahgunaan bahan remaja dipuji oleh rakan sebaya, dia lebih berkemungkinan untuk mengekalkan tingkah laku penyalahgunaan bahan. Teori psikologi perkembangan akhir yang berkaitan dengan isu ini ialah teori hierarki keperluan Maslow yang telah dibangunkan oleh Abraham Maslow. Sosialisasi remaja adalah keperluan sosial yang merupakan ketiga keperluan dalam keperluan manusia. Remaja yang merasakan mereka tidak menerima kasih sayang, maruah dan penjagaan di rumah akan menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan bahan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan sampaikan kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan perbincangan kami. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Lau Junxian, nombor matrik 2703333. Setelah kami menjalankan temu buah kajian kes sebenar dengan sahabatnya, kami mendapati bahawa terdapat beberapa keunikan dan keistimewaan dalam kajian kes ini. Salah satu keunikan dan keistimewaan ialah kami lebih mengetahui tentang pengetahuan ini, kerana ini adalah kali pertama kami berpeluang untuk berkomunikasi dengan kawannya yang pernah mengalami pengalaman terhadap penyalahgunaan data. Selepas menjalankan temu buah dengan sahabatnya melalui Webex, kami lebih mengenai tentang remaja yang mempunyai sikap yang ingin mencuba perkara yang baru pada tahap perkembangan remaja. Selain daripada mengetahui tentang isu penyalahgunaan data, kami juga mendapati bahawa data mempunyai kebaikan dan keburukan. Sebenarnya data juga boleh dikenali sebagai ubat kerana kesan positifnya dapat membantu dan memainkan peranan yang amat penting dalam bidang perubatan. Kami memahami bahawa penggunaan data yang tidak betul akan menimbulkan berbagai kesan negatif. Kesan pertama adalah penagih data tidak dapat mengawal pergerakannya dan mempunyai pemikiran yang tidak rasional semasa menghisap data, kerana ia akan mempengaruhi tingkah laku mereka. Yang kedua adalah data akan memberi kesan ke atas wanita menggantung. Apabila wanita menggantung yang menghisap data, ia akan turut membawa kesan kepada bayi dalam kandungannya yang selalunya melibatkan masalah penurutan berat badan terhadap bayi serta masalah perkembangan tingkah laku dan kognitif kepada bayi. Kami juga telah membuat refleksi tentang penyalahgunaan data tentang diri sendiri dan masyarakat. Pada peringkat diri sendiri, ia akan mengakibatkan pembajaran wang. Seseorang yang menghisap data tidak boleh bekerja seperti biasa dan berbangsa secara fizikal dan mental. Pada peringkat masyarakat, kerajaan dan institusi swasta hendaklah mengambil perhatian serius ke atas isu penyalahgunaan data dalam kalangan remaja. Hal ini kerana jika perkara ini tidak diambil berat oleh pihak yang berkenaan, akan mengakibatkan negara menghadapi masalah kekurangan sumber tenaga manusia. Akhir sekali, kerjasama antara pihak berkenaan amat penting untuk menjayakan isu penyalahgunaan data dapat mengurangkan kemungkinan berlakunya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.